Assalamualaikum Arisha. Fatahna laka fatham mubina. Okay, we are still waiting for our friends. Kirsa. Okay. Hai. Irham, awak duduk kat rumah seorang-seorang Irham? Oh, sudah. Dia putus ni. Boys, girls, dengar tak suruh Ustaz? Kalau dengar buat macam ni. Dengar tak suruh Ustaz? Oh, dengar. Okay, dengar. Good. Okay. Okay, still waiting for our friends. We will start sharp on 11:33. Okay. Tadi sebelum ni kelas apa? Arisha, sebelum ni kelas apa Arisha? PM. PM. Okay. Okay. We still have another 2 more minutes. And then we'll start waiting to our friends. Don't forget to make sure you prepare pencil and paper for some notes. Okay, tunggu sekejap. Bagi ramai sikit. Okay. Another 1 minute and then we will start. Okay, please open your camera. Don't forget to open your camera. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Allah. Okay. Okay. Now. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We start our class by reciting doa and surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. First of all, thank you so much for joining my class. Terima kasih banyak-banyak untuk awak yang masih lagi join kelas Ustaz. Walaupun Ustaz tahu mungkin dalam kalangan awak sudah mula lapar, mungkin dalam kalangan awak sudah mula mengantuk, walaupun dalam kalangan awak sudah mula itulah tak larat. Okay, Ustaz faham. Dan Ustaz kalau awak rasa awak nak berehat kejap tengah-tengah belajar, tiba-tiba awak rasa macam awak tak boleh nak belajar, okay, tak apa, bagi tahu kat Ustaz, you can tell me, and then okay, Ustaz saya nak berehat ke? Okay Ustaz, tak masalah. Macam primary 5 tadi tengah-tengah belajar,
dia cakap kat Ustaz, Ustaz saya nak pergi rehat kejap. Ustaz kata, boleh dah pergi. Okay, now. Oi, Akram. Okay, now, so as all of you know that we just finished our quiz. We just finished our quiz and untuk tajwid and tasawuf. So for today, when I look at our topic, kita dah belajar tauhid, kita dah belajar akhlak, kita dah belajar fiqh. So for today, agak-agak awak Ustaz nak ajar apa? Kita dah belajar tauhid. Ustaz ajar awak, kan kita ada 4. Kita ada tauhid, akidah, kita ada fiqh, kita ada akhlak. Satu lagi yang Ustaz dah lama dah Ustaz tak ajar awak. Satu lagi apa? Siapa tahu? Okey, Hana Khaira. Satu lagi apa Hana? Apa? Satu lagi apa? Betul lah tu. Apa lagi satu lagi Hana? Sirah. Sirah. Okay, good. So for today, insyaAllah for today I will teach you about sirah. Hari ni saya akan ajar awak sirah. Memandangkan kita ada banyak jauh lagi perjalanan kita. So hari ni saya ambil buku tajuk sirah daripada primary 5. Lepas tu nanti lepas habis primary 5 kita akan masuk darjah 6. Sama juga dengan darjah 5. Nanti kalau diorang dah habis, diorang pun akan proceed je dengan silibus darjah 6. Kenapa? Disebabkan Ustaz rasa silibus darjah 6 dia dah terjauh ke depan. So Ustaz tarik sikit ke belakang supaya awak tidaklah ketinggalan sangat. Okay, now so for today I will teach you about okay. Untuk hari ini Ustaz akan ajar awak berkaitan dengan satu topik which is I think some of you know about these things ataupun setengah daripada awak mungkin ada yang masih belum tahu. Okay, insyaAllah hari ini Ustaz akan ajar awak dengan satu topik iaitu adalah Hudaibiyah. Hari ini Ustaz akan ajar awak berkaitan dengan Hudaibiyah. Okey, Hudaibiyah. Ataupun dalam penuhnya dia adalah perjanjian Hudaibiyah. Hari ini Ustaz akan ajar awak berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Siapa pernah dengar perjanjian Hudaibiyah tu apa? Awak pernah dengar tak perjanjian Hudaibiyah ni? Siapa yang pernah dengar? Tak ada siapa. Okey, maksudnya tak ada siapa yang pernah dengar perjanjian Hudaibiyah. Okey, sebab itu Ustaz tarik sikit awak punya silibus. Pernah? Siapa pernah? Amar pernah dengar? Amar pernah dengar? Okey, Amar. Amar, apa yang awak pernah dengar tentang perjanjian Hudaibiyah, Amar? Dan Hudaibiyah tu yang apa, perjanjian yang orang Islam tak boleh masuk kat tempat apa, Mekah tu. Pandai. Good. Bagus. Betul. Perjanjian Hudaibiyah adalah satu perjanjian di mana antara orang kafir dan orang Islam. Okey, bagus. Amar punya point tu betul. Okay, now. So for today I will teach you about perjanjian Hudaibiyah. But before I proceed with this perjanjian Hudaibiyah, Ustaz nak cerita kat awak what is the story behind this perjanjian Hudaibiyah. Sebelum nak sampai dekat Hudaibiyah ni, dia ada satu cerita lain sebelum nak sampai ke perjanjian Hudaibiyah ni Okey, Ustaz akan ceritakan. Okey, siapa yang ada kertas, dengar. Siapa yang tak faham boleh terus tanya. Ambil your microphone. Okey, now. Tapi Ustaz rasa macam okeylah. Okey. Disebabkan Ustaz tahu setengah orang asalnya Ustaz tak nak open chat. Tapi tak apalah Ustaz buka. Sekarang awak ada persoalan ke apa, okay, awak boleh letak ruangan kat ruangan chat supaya Ustaz tahu. Okey. Now, okey, ceritanya bermula daripada pada satu hari masa tu Nabi ingat Nabi pada asalnya Nabi dekat Mekah. Semua orang tahu Nabi dekat Mekah. Okey, semua orang tahu Nabi dekat Mekah. Kemudian disebabkan peristiwa hijrah Nabi pergi ke Isnokman. Nabi hijrah pergi ke mana Isnokman? Oh, Isnokman. Nabi hijrah pergi ke mana? The story of hijrah.
Amal kejap Amal. Amal kejap. Amal tahu semua ni kejap Amal it's not mine. Nabi berhijrah. I pretty sure that you read a lot about sirah. Hijrah Nabi. Nabi pergi ke mana? Siapa ingat? Hijrah Nabi pergi ke mana? Okay, siapa ingat? Hijrah Nabi pergi ke mana? Ambil mikrofon. Baik, seorang pun tak ingat. Baik. Amar. Nabi hijrah ke mana Amar? Madinah. Andai, good. Nabi hijrah ke Madinah. Okay, Nabi hijrah ke Madinah. Ingat sampai bila-bila? Nabi berhijrah ke Madinah. Dan seperti mana yang awak tahu, sebelum nama Madinah, dia ada satu lagi nama. Okay, Imam Syafi'i. Apa nama dia Imam Syafi'i? Awak boleh buat dekat ruangan chat. Ustaz tahu awak tak ada mikrofon. Okay, dekat ruangan chat. Apa nama Madinah sebelum Madinah ni? Apa nama dia? Imam Syafi'i, you can write down in the ruangan chat. Baik, mana Imam Syafi'i? Okay, Imam Syafi'i dah ada. Okay. Imam Syafi'i tulis apa? I don't know. Okay, bagus Imam Syafi'i. Okay, Imam Syafi'i tak tahu. Okay, Ustaz akan bagi tahu. Ingat, sebelum Madinah, masa Nabi pergi tu, nama dia bukan Madinah lagi. Sebelum nama Madinah, dia ada satu nama. Namanya adalah Yathrib. Ingat betul-betul. Sebelum nama Madinah, waktu Nabi pergi tu, Nabi hijrah tu, nama tempat tu adalah Yathrib. Daripada Mekah Nabi ke Madinah. Dan semua orang tahu Nabi membentuk satu kerajaan baru dekat Madinah. Nabi buat satu kerajaan baru dekat Madinah. Nabi sebagai ketua. Nabi sebagai ketua di negara Madinah ataupun Yathrib pada waktu tu. And then, years after, tahun selepas tu, kita dah belajar perang Badar, lepas tu perang Uhud, kemudian perang Khandaq. Lama dah, selepas tu dah lama dan Nabi pun dah semakin stabil dekat Madinah. Tiba-tiba pada satu hari, pada satu malam, Nabi Muhammad SAW bermimpi. Nabi Muhammad bermimpi. Bayangkan satu hari Nabi Muhammad tidur, Nabi Muhammad bermimpi. Awak tahu Nabi Muhammad bermimpi apa? Nabi Muhammad bermimpi Rasulullah SAW dengan para sahabat pergi mengerjakan umrah. Go and perform umrah and perform tawaf. Ingat Nabi mimpi apa? Nabi mimpi Nabi pergi ke Madinah, Nabi pergi ke Mekah untuk buat umrah dan juga buat tawaf. Nabi mimpi. Nabi dah lama dekat Madinah, tiba-tiba satu malam, Nabi mimpi. Nabi mimpi yang Nabi pergi buat umrah dekat Mekah. Okay. Kemudian Nabi SAW bangun daripada tempat tidur dia dan satu hari kemudian Nabi kumpulkan sahabat-sahabat dia. Nabi kumpulkan semua sahabat-sahabat dia. Okay, Ustaz lukis Nabi kumpulkan semua sahabat-sahabat dia. Sahabat. Kita tak boleh lukis sahabat Ustaz tak tahu nak lukis macam mana. Ni bayangkan orang for information, sahabat-sahabat kita tak boleh lukis. Katakan ni sahabat-sahabat Nabi. Okey. Ramailah Nabi kumpulkan sahabat-sahabat Nabi. Lepas tu Nabi kata, wahai sahabat, saya mimpi yang kita pergi buat umrah dekat Mekah. Siapa ni? Okey Fia. Terima kasih Fia. Ya, terima kasih. Okey. Now, kemudian sahabat-sahabat semua ni berasa sangat seronok. Disebabkan tu sahabat-sahabat sangat seronok disebabkan Nabi Muhammad kata kita akan pergi buat umrah dekat Mekah. Ramai orang sahabat-sahabat berasa sangat seronok sebab dia orang nak balik kampung. Mekah ni kampung dia orang. Bila Mekah ni kampung dia orang, siapa tak seronok balik kampung? Okay. And then bila sahabat-sahabat ni berasa sangat seronok, boys and girls. Okay. Kemudian Nabi dan siapa ni? Okay. Boleh Aris. Terima kasih Aris. Okay. Kemudian lepas habis semua tu, Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat dia, Nabi Muhammad SAW seramai 1,500 orang. Ada 1,000. Sekejap.
Okey. Kejap. Silap. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu tu ada 1,500 orang. Ingat sampai bila-bila? Nabi Muhammad dan 1,500 orang berjalan daripada Madinah ke Mekah semata-mata untuk dia nak buat apa? Nak pergi buat apa? Pergi buat umrah. Nabi Muhammad nak pergi buat umrah. Waktu tu if you want to know, dekat Mekah ramai lagi orang kafir Quraisy yang jahat-jahat, semuanya dekat Mekah waktu tu. Semua dekat Mekah waktu tu, dia orang tak nak bagi orang Islam masuk. Ramailah yang jahat-jahat waktu tu. Jahat. Okey, semua yang jahat-jahat semua masih lagi ada dekat Mekah. Okey. Dan Nabi Muhammad ni dalam 1,500 Nabi Muhammad bawa orang ni sampailah dekat satu tempat. Ingat, Nabi Muhammad sampai dekat satu tempat. Nama tempat kenapa dia di sini? Okey. Nabi Muhammad sampai ke dekat satu tempat. Ingat sampai bila-bila nama tempat itu berhenti. Sebelum sampai Mekah ni, sebelum nak sampai Mekah, Nabi Muhammad berhenti dekat satu tempat. Nama tempat itu adalah Hudaybiyah. Itulah datangnya perkataan Hudaybiyah. Siapa-siapa yang pernah pergi umrah, siapa-siapa yang pernah pergi Mekah mengerjakan haji ke, dia akan singgah ke Hudaybiyah ni. Okey. Awak boleh bayangkan daripada Madinah ni, jauh daripada Madinah datang ke Mekah. Tapi sebelum nak masuk Mekah, Nabi kata kita berhenti dulu. Kita berhenti dulu dekat satu tempat. Nama tempat itu adalah Hudaybiyah. Bila sampai dekat Hudaybiyah ni, Nabi Muhammad SAW kirimkan satu orang manusia. Nabi Muhammad kirimkan seorang sahabat dia untuk pergi berbincang dengan orang-orang Quraisy dekat Mekah. Nabi Muhammad kirimkan satu orang, nama sahabat itu adalah Sayyidina, siapa tahu? Sayyidina apa? Sayyidina Uthman. Okey, ingat sampai bila-bila Okey, kemudian Nabi tahu, dalam ramai-ramai sahabat, Nabi tahu Sayyidina Uthman ni adalah orang yang bijak dan orang yang boleh berbincang. Prophet Muhammad tahu yang Sayyidina Uthman ni, dia ni pandai bincang. So Rasulullah SAW semua berhenti dekat Hudaybiyah. Nabi Muhammad hantar Sayyidina Uthman pergi berbincang dengan orang Quraisy. And if you want to know apa yang terjadi lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Quraisy sebarkan berita palsu. Dia sebarkan berita palsu. Iaitu dia kata berita palsu apa? Dia kata Uthman dah mati. Awak bayangkan tadi Nabi Muhammad hantar seorang sahabat namanya Sayyidina Uthman. Kenapa dia hantar Sayyidina Uthman? Dalam ramai-ramai 1,500 tu, kenapa dia hantar Sayyidina Uthman? Disebabkan Sayyidina Uthman ni pandai berbincang. Bila Sayyidina Uthman nak pergi berbincang, tiba-tiba dia orang tangkap Sayyidina Uthman. Dia caught Sayyidina Uthman, kemudian dia orang simpan, dia orang sebarkan berita palsu. Dia orang kata Uthman dah dibunuh. Okay, kelas, listen, tengok, bayangkan, ingat. Okay, listen carefully. Okay, listen carefully. Dalam mana-mana peperangan, kalaulah awak, kenapa Fia terkeluar? Okay, dalam banyak-banyak peperangan, listen carefully. Dia ada beberapa perkara yang awak tak boleh langgar. Dia ada beberapa perkara yang memang orang tak boleh langgar. Salah satunya adalah perjanjian. Perjanjian ni maksudnya kalau dalam peperangan, dia orang dah buat satu perjanjian. Katakan Ja'far dengan Iris buat satu perjanjian. Ja'far lawan dengan Iris. Lawan-lawan dengan Iris, dia kata, okey, kita buat satu perjanjian. Siapa-siapa tak boleh duduk dalam masa 5 minit. Semua kena berdiri. Disebabkan dua orang bergaduh, dia kata, kita tak boleh duduk.
perjanjian. Tiba-tiba Iris tak larat, dia pun terduduk. So disebabkan dia terduduk, so bermaksud Iris dah melanggar perjanjian. Dalam peperangan ataupun dalam apa-apa situasi yang awak belajar sampai sekarang pun, sekiranya seseorang itu melanggar perjanjian, dia akan dikenakan hukuman berat. Itu dalam peperangan ataupun dalam awak punya ni lah. Kenapa Fia masuk keluar ni? Internet kot. Okay. Kemudian, itu yang pertama. Bila dalam peperangan ataupun dalam apa-apa, benda pertama yang tak boleh langgar adalah perjanjian. Yang kedua adalah utusan yang dihantar tidak boleh dibunuh. Ustaz ulang. In a war, the messenger that a camp ataupun a group, a war between two group, the war that happened between two group, and this one group and this one group send the messenger. Maksudnya dihantar utusan. Bila hantar utusan, contoh A, ini adalah katakan ini kumpulan Arisha lawan dengan kumpulan Irham. Kemudian ada orang ni nak berperang. Arisha pun kata, Arisha pun hantar seorang utusan. Dia hantar Imam Syafi'i sebagai utusan. Irham kata, hantar utusan. Irham pun hantar utusan lain. Dia hantar Is Nu'man. Is Nu'man dengan Imam Syafi'i pun berjumpa sebagai utusan. Tiba-tiba Imam Syafi'i pergi bunuh Is Nu'man. Dalam peperangan, dalam situasi peperangan, dia akan jadi benda tu adalah benda kesalahan yang paling berat sekali. Sebab utusan tak boleh dibunuh. Mana-mana pegangan pun utusan tak boleh dibunuh. Dia tentera jahat ke, tentera baik ke, once ada utusan tak boleh dibunuh. Itu adalah common law ataupun undang-undang yang disepakati. Kemudian, kita patah balik pada cerita ni. Awak bayangkan waktu tu, dia orang bunuh utusan. Siapa utusan? Sayyidina Osman. Dia orang bunuh Sayyidina Osman. So, itu adalah satu root ataupun satu perkara yang sangat biadab, satu perkara yang sangat jahat yang orang Quraisy buat. Padahal itu adalah berita palsu. Tapi Nabi SAW tak tahu lagi. So Nabi SAW berpakat dengan sahabat-sahabat dia dekat sebuah pokok. Dekat Hudaibiyah tu, dia ada satu pokok. Dekat ini pokok Dekat Hudaibiyah tu ada satu pokok. Sahabat-sahabat Nabi dengan Rasulullah SAW duduk dekat bawah pokok ni. Rasulullah pun kata, kita tak boleh biarkan Osman dibunuh begitu sahaja. Kita tak boleh biarkan, bayangkan dekat bawah ni ada ramai orang. Bayangkan dekat bawah ni ada ramai orang. Sahabat Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat pun ada semua dekat bawah ni. Semua sedih sebab mana boleh bunuh utusan. So ramailah yang dekat bawah ni berkumpul. Diorang pun kata, Rasulullah kata, kita akan tuntut bela terhadap kematian Osman. Kita akan perang diorang. Kita akan perang orang Mekah. Nabi Muhammad kata, macam ni punya jadi, diorang dah bunuh Sayyidina Osman, kita tak boleh berdiam diri. We cannot stand like this anymore. We have to fight with them. We have to have war with them. Kita kena ada perang dengan diorang. Dan nama peristiwa di bawah pokok ini, Nabi minta perjanjian. Nabi minta, aku janji daripada semua, dan semua bersetuju. Last kali perjanjian di bawah pokok ini, bukan perjanjian, dia macam persepakatan di bawah pokok ini, namanya adalah Tur Ridwan. Ingat tu, bila Ustaz kata Bai'atur Ridwan, mesti awak terfikir peristiwa di bawah pokok ni. Peristiwa di bawah pokok yang mana diorang ini semua nak menuntut bela. They want to take revenge because of orang Quraisy bunuh Sayyidina Osman. Waktu tu diorang tak tahu lagi. Orang Quraisy pun takut. Alamak, diorang pun takut. Aduh, diorang pun takut. Macam mana ni orang Quraisy? Dah lah, ingat. Waktu Badar diorang kalah, waktu Khandaq diorang kalah. Macam mana ni nak lawan ni? So, orang Quraisy cakap apa? Ini Quraisy Orang Quraisy cakap apa? Ya, saya faham Quraisy. Orang Quraisy pun kata, aduh, macam mana ni? Diorang nak lawan. Tadi diorang sebarkan berita palsu, kata Osman mati. Ini pun marah.
Marah kata dia orang nak lawan. Orang Quraisy cakap, aduh macam mana ni? Dia orang pun kata, dia orang pun hantar balik seorang utusan, dia send again macam dia bagi tahu balik. Oh ya Muhammad, dia pun bagi tahu balik dekat dia orang ni, sebenarnya kami bergurau je. Sebenarnya tipu je berita tadi tu, berita palsu. Sebenarnya Osman tak kena bunuh pun. Okey je. Nampak? Orang Quraisy sangat takut kalau perang dengan orang Islam. Ustaz ulang. Orang Quraisy tahu, dia orang pernah kalah dekat Badar, dia orang kalah dekat Khandaq. Dia orang hampir kalah dekat Uhud. So dia orang dah takut dah nak lawan dengan orang Islam. Kemudian bila orang Islam nak lawan, dia cakap tak. Tipu je tadi tu. Sebenarnya Osman hidup lagi. Pula dah. Dia kata sebenarnya Osman hidup lagi. Ada ni. Kemudian last kali taklah terjadi, tak jadi pun perang. Lepas sekali dia kata tak jadi perang. Kemudian terjanjilah dan termeterailah satu perjanjian. Orang Quraisy hantar orang Islam pun berbincang. Terjadilah satu perjanjian. Nama perjanjian itu adalah perjanjian Hudaibiyah. Okay. Sampai sini. Any question? Kalau tak ada, cakap tak ada. Okay. Sampai ke sini. Ada persoalan yang awak nak tanya. Sampailah dekat sini. Okay. Ingat, perjanjian Hudaibiyah ni berlaku sebab orang Islam tak boleh masuk lagi. Lepas tu ini tak boleh masuk, ini nak lawan, ini tak jadi. Okay. Okay, tak ada. Okay. Siapa lagi ada soalan? Kalau ada soalan, okay, tanya. Okay. Iris. Okay, Iris, cuba cerita kat Ustaz. Awak tak faham dekat mana? Okay, Iris tak faham dekat mana Iris? Iris ambil mikrofon, cuba tanya Ustaz. Iris? Awak boleh ambil mikrofon awak kan? Masa yang first tu, yang mana tu? Yang mula-mula Ustaz cakap. Yang mana? Yang masa Ustaz start cerita tu, Ustaz faham. Daripada mula-mula sekali? Daripada mula, lepas tu masa last tu saya faham lah juga. Tapi yang first saya tak faham. Oh, okay, faham. Maksudnya yang first dekat sini ke? Dekat sini ke? Iris dekat maksudnya sebelum dia orang pergi ke selepas dia orang pergi? Sebelum. Okay, sebelum. Okay, Iris. Okay, Ustaz ulang balik sikit Iris. Okay, ingat Iris. Okay, mula-mula sekali Nabi kan dekat Madinah. Okay, tolak yang hijrah ni kan Nabi memang dah ada dekat Madinah. Selepas hijrah, Nabi stay dekat Madinah. Okay, kalau ada yang tak faham, bagi tahu. Okay, Ustaz nak terang sekali lagi. Okay, Nabi dekat Madinah. Kemudian masa dekat Madinah, satu hari Nabi mimpi. Nabi Muhammad SAW mimpi. Katanya Nabi Muhammad dalam mimpi tu, Nabi Muhammad nampak orang Islam pergi buat umrah. Orang Islam pergi buat tawaf dekat Mekah. So Nabi Muhammad pun bangun daripada tidur dia. Nabi Muhammad rasa sangat seronok. Sebab kenapa? Boys and girls, listen carefully. Prophet Muhammad SAW will not do anything because of himself. Maksudnya dia tak akan buat sesuatu benda tu disebabkan diri dia. All of Prophet Muhammad's action is maksudnya Nabi Muhammad dapat receive the revelation from Allah. Nabi Muhammad dapat wahyu daripada Allah. So mimpi tu adalah satu petunjuk daripada Allah tentang Nabi Muhammad kena pergi Mekah. So Nabi Muhammad pun bangun. Nabi Muhammad kata mungkin dah tiba masanya kita balik kampung kita. Dia pun kumpulkan sahabat-sahabat dia. Lepas bangun mimpi dia kata lepas tu pagi esok tu dia pun kumpulkan sahabat-sahabat dia. Dia pun ceritalah. Dia cerita kata dia mimpi, dia pergi buat tawaf. Dia cerita. Kemudian sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia, member-member Rasulullah ni rasa sangat seronok. Dia kata, maksudnya Rasulullah dah dapat petunjuk yang kita boleh balik Mekah. Kemudian dia pun kata, dia orang ni seronok dan dia orang kata, okey ya Rasulullah, kami akan ikut engkau pergi buat umrah. Okey. Okey, boleh Nabiha, go. Okey.
Kemudian bila sampai dekat situ, Nabi Muhammad pun yang berapa orang yang nak balik ke Mekah buat umrah? 1,500 orang. 1,500 orang. Bayangkan 1,500. Awak bayangkan budak sekolah kita ada 300 lebih. So Nabi bawa 1,500 orang untuk kembali ke Mekah buat umrah. Okey. So Nabi kumpulkan 1,500 orang ni dan dia orang semua berjalan kaki. Ingat dulu mana ada kereta. Dulu mana ada kereta api, tak ada flight, tak ada Grab. Dulu jalan kaki. Sama ada jalan kaki ataupun naik unta. Kemudian bayangkan daripada Mekah ke Madinah ni, dia orang jalan kaki. Bila sampai jalan kaki dan dia orang berhenti dekat satu tempat, nama tempat tu adalah Hudaibiyah. Okey, bila sampai dekat Hudaibiyah, dia orang Nabi Muhammad SAW hantar seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Osman. Bila sampai dekat Sayyidina Osman ni pergi berbincang. Katanya nak pergi bincang. Tetapi orang Quraisy tangkap Sayyidina Osman. Orang Quraisy tangkap Sayyidina Osman ni. Dia tangkap, kemudian dia sebarkan berita palsu. Dia pergi bagi tahu, dia hantarlah macam mana orang berita palsu. Okey. Okey, boleh Amar boleh. Amar boleh. Okey, Arisa faham lepas tu sambunglah berita palsu. Kemudian lepas berita palsu tu orang Islam marah, buat perjanjian namanya Bai'atul Ridwan untuk lawan balik orang Quraisy sebab bunuh Osman. Kemudian dia orang cakap sebenarnya Sayyidina Osman ni tak mati pun. Sayyidina Osman ni tak mati pun, ada lagi. Lepas tu dia orang pun buatlah satu perjanjian. Maksudnya orang Islam tak boleh masuk Mekah lagi. Dia orang kena buat perjanjian dulu. Sebab itu, kemudian dinamakanlah perjanjian itu sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Okay, any question? Siapa lagi ada soalan? Good question tu Imam Syafi'i. From Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, what happened to Sayyidina Osman after Quraisy people tell the truth? Okay, bagus. Apa terjadi dekat Sayyidina Osman lepas orang Islam, orang Quraisy cakap dia sebenarnya tak dibunuh pun. Terima kasih Iman. Ustaz terlepas benda tu. Okay, jawapan dia adalah apa terjadi dekat Sayyidina Osman lepas orang Quraisy bagi tahu benda betul? Dia orang bagi balik Sayyidina Osman ni kepada orang Islam. Dia orang lepaskan Sayyidina Osman dan Sayyidina Osman pun patah balik ke Hudaibiyah. Maksudnya dia orang tak bunuh Sayyidina Osman. Tadi kan dia orang tangkap kan? Dia orang tangkap Sayyidina Osman. Dia orang tangkap. Kemudian disebabkan dia orang takut orang Islam nak berperang, kemudian dia orang pun lepas Sayyidina Osman ni balik ke Hudaibiyah dengan orang-orang Islam yang lain. So, lepas tu pun terjadi perjanjian Hudaibiyah. Terima kasih Iman. Ustaz terlepas benda tu. Terima kasih Iman. Okey, ada lagi tak soalan? Ada lagi tak soalan? Tak ada. Okey, tak soalan. Okey, Ustaz bagi Okey, Ustaz tahu mungkin awak penat. Okey, Ustaz kejap Okey, faham? Okey, soalan dia tadi, Ustaz. Soalan dia tadi, okey. Quraisy ni, okey, Ustaz ulang kenapa Quraisy takut dengan orang Islam? Okey, Ustaz ulang sekali lagi, kenapa Quraisy takut dengan orang Islam? Kerana sebelum perjanjian Hudaibiyah ni, kan selepas Nabi ke Madinah, kan ada peperangan, ada perang Badar. Okey, sebelum ke Madinah kan ada banyak perang. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq dan ada banyak peperangan, ada beberapa peperangan lain. Kalau awak nak tahu, dia ada satu perang. Perang nama dia pelik sikit. Peperangan Sawit. Peperangan Sawit ni adalah peperangan tepung. Peperangan tu adalah dia main tepung. Tapi nama peperangan tu adalah peperangan tepung. Peperangan Sawit. Dia macam, Ustaz takkan dia orang main baling-baling tepung? Bukan, dia orang tak baling tepung. Tapi peperangan dia tu menunjukkan adalah, peperangan tu dia panjang lah. Dia orang Islam, dia macam ni, orang bukan Islam nak lawan orang Islam, lebih kurang macam tu.
So orang bukan Islam ni dia bawa macam dia bawa tepung. Dia macam bawa tepung. So lawan macam dia lawan. Lepas tu orang bukan Islam ni kalah. Dia pun lari. Bila lari, tepung yang dia bawa tu jatuh. So banyaklah tepung kat jalan tu. So dinamakan perang tepung. Itulah. Kan dia macam tu. So maksudnya kenapa orang Quraisy sangat takut dekat orang Islam? Kerana sebab sebelum Hudaibiyah ni, diorang dah kalah banyak peperangan. Diorang kalah. Sehingga Ustaz diorang menang kat Uhud je. Itu pun hampir-hampir diorang kalah. Kalaulah bukan disebabkan sahabat ada beberapa orang tu yang dia turun daripada bukit tu, insya-Allah Islam dah menang. Tapi semua tu atas takdir Allah. Islam kalah waktu di perang Uhud. Okey. Kemudian faktor yang lain adalah dia orang tahu orang Islam ni walaupun sikit tapi dia orang boleh menang. Sebagai contoh Ustaz bagi tahu, dalam peperangan Badar orang Islam ada 313 orang. Orang kafir ada 1000 orang. Tapi orang Islam boleh menang. Dalam peperangan Uhud kita tahu dalam peperangan Khandaq orang Islam sikit. Orang kafir ramai. Tapi Islam ni walaupun sikit dia boleh menang. Sebab atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang bukan Islam ni sangat takut. Islam ni datang sikit pun dia orang boleh menang. Apatah lagi datang dengan keadaan banyak. Nanti sampai satu masa Ustaz akan cerita dekat awak satu perang. Perang tu orang Islam pergi tak lawan pun. Tapi dah boleh menang dah. Punyalah dia orang takut dengan orang Islam ni. Sebelum tu dia orang macam takut. Dia orang berani. Dia orang kata okey kita akan lawan dengan orang Islam. So dia orang setkan dekat satu tempat. Nama tempat tu adalah perang. Nama tempat tu perang Tabuk. Tempat tu nama Tabuk. Nanti saya akan ceritalah panjang lagi. So dekat Tabuk ni, perang Tabuk adalah perang yang nama perang tapi tak lawan pun. Tapi Islam menang. Dia pergi-pergi, belum sempat nak perang lagi, orang bukan Islam lari. So Islam menang. So nanti saya akan ceritalah berkaitan dengan perang Tabuk. So sebab itu orang Quraisy ni dia sangat takut. Kalau Islam kata, okey nak perang jom kita perang. So dia orang sangat takut sebab dia orang tahu dia orang akan kalah. Walaupun Islam ni orang sikit je tapi dia orang dah boleh menang. Okey. Okey good. Go. Okay. Kenapa? Ama ni kenapa apa Ma? Ustaz tak faham. Kenapa apa Ma? Tak, bukan. Tadi yang perang tepung tu tadi. Kenapa dia namakan tepung? Tapi Ustaz dah jawab dah. Okey. Perang tepung. Namanya pelik kan? Tapi itulah. Nanti kalau awak ada satu kitab sirah tu, ada satu buku sirah tu dia cerita. Ustaz baca pun Ustaz tergelak. Ada nama perang tepung. Banyak lagi perang yang awak rasa, ada juga nama perang-perang ni. Tapi perang tu, okey. Okay, good question from Imam Syafi'i and Iris. Okay, Iris tanya orang Quraisy ke yang takut? Sebenarnya selain daripada orang Quraisy pun, dia orang takut dengan orang Islam. Salah satunya adalah, nanti panjanglah ceritanya. Adalah daripada Rom, daripada Parsi, yang mana walaupun sikit, orang Islam ni walaupun sikit, tapi dia boleh lawan macam dia ni adalah ramai orang. Katakan seorang orang Islam tu dia boleh bunuh dekat 3 ke 4 orang. Dia bukan kungfu. Kalau awak tengok cerita kungfu panda, cerita Agent Ali, seorang pergi boleh bunuh orang ramai kan. Dia bukan macam tu. Dalam perang ni dia semua orang-orang yang kuat. Tapi orang Islam ni dia punya kuat dia. Salah satu sebab kenapa orang Quraisy ataupun orang bukan Islam takut dengan orang Islam ni adalah disebabkan orang Islam tak takut mati. Memang dia orang pergi perang tu, dia orang pergi untuk mati. Tetapi orang Quraisy ataupun orang bukan Islam waktu tu, dia nak pergi perang untuk menang. Tetapi orang Islam pergi untuk mati. Memang dia orang pergi tu, tak apalah, menang ke kalah ke, dia nak pergi perang. Dia orang mesti nak menang. Sebab dalam Islam, yang kalau menang Alhamdulillah, kalau kalah mati syahid. Orang Islam waktu tu, memang dia nak pergi berperang untuk dapat mati syahid tu. So dia akan lawan betul-betul. So akan timbul pula satu persoalan. Ustaz, so masa dia orang pergi perang tu, tiba-tiba dia orang menyerah diri. Tak. So dia orang pergi tu, dia orang lawan bersungguh-sungguh. Memang dia orang lawan tu, betul-betul dia orang lawan sampai satu tahap, dia orang sanggup mati dalam perang. Orang Quraisy, dia takut. Orang Quraisy dia takut disebabkan orang Quraisy ni
Dia nak selamatkan diri dia. Dia lawan-lawan, dia lawan dalam keadaan dia tengah takut. Tapi orang Islam, dia lawan dalam keadaan tak apa, mati pun tak apa. So dia lawan. So beza antara dua tu. Sebab tu dia orang sangat takut. Bukan orang Quraisy je, orang bukan Islam pun takut. And in fact, sampai sekarang pun orang bukan Islam takut dengan orang Islam. Awak pernah tengok tak satu video dalam YouTube orang Palestin? Ini Ustaz pernah tengok betul. Orang Palestin, ada dua orang Palestin, kereta kebal lalu. Atau kereta kebal, tank di jalan, kereta kebal kan besar. Ini semua wallahualam, mungkin karomah yang Allah bagi dekat orang Palestin. Tapi Ustaz pernah tengok benda tu betul-betul depan mata. Dalam video tu ada. Wallahualam, mungkin karomah ataupun mungkin maunah daripada Allah, pertolongan Allah. Dua orang Palestin budak lah. Tanker lalu, bukan tanker, macam kereta kebal lalu, tank lalu. Dia macam dibaca ayat dekat batu. Dia bayar batu je. Batu, dia baling batu tu dekat tank tu meletup. Kereta kebal tu meletup. Oh, benda ni ada. Kalau awak cari dalam YouTube, benda tu ada. Macam mana orang Palestin fight dengan orang Israel. Dan benda tu, wah, good question from Akram. Sabar Akram Akram ni dah jauh ni Akram. Bagus Akram bagus. Okay. So, sampai sekarang benda tu Allah tolong lagi. Sampai sekarang dia orang takut. Kalau awak nak tahu, ada satu cerita yang Ustaz baca tu. Ada seorang perempuan, dia orang Islam, dia jalan seorang-seorang, dan dekat belakang dia tu ada tentera Israel. Memang tentera Israel datang memang nak mengapa-apakan, they want to kill or they want to do something bad to that woman. Kemudian orang tentera Israel ni jalan kat belakang. Orang perempuan tu jalan je. Tapi tentera Israel ni tak boleh buat apa. Dia jalan kat belakang slow-slow. Dan sekali perempuan tu selamat. Lepas tu orang tanya dekat tentera Israel ni, kenapa awak tak pergi bunuh perempuan tu? Kan perempuan tu jalan seorang-seorang. Jawapan tentera Israel ni dia kata apa? Dia kata, waktu aku ikut perempuan tu, aku nampak dekat sebelah perempuan tu ada orang jaga dia. Padahal perempuan tu jalan seorang-seorang. Tapi Allah nampakkan tentera Israel tu, nampak macam orang perempuan tu ada penjaga sebelah dia. Sebab itu orang tentera Israel tak berani bunuh dia. Nampak? Sampai sekarang pun orang bukan Islam takut untuk apa-apakan orang Islam. Kalau awak pernah tengok dalam satu video, ada sekali tu yang dekat Israel ada gempa bumi. Dia orang ni nampak macam berani. Orang bukan Islam yang nak berang dengan Islam. Dia orang ni nampak macam berani tapi dia orang takut. Even waktu tu dekat Israel ada berlaku gempa bumi, lari dia orang. Sebab dia orang takut. Takut sangat. Memang Ustaz, betul lah Ustaz, gempa bumi siapa yang tak takut. Tapi nak cakapnya, dia orang ni nampak macam berani tapi padahal takut. Ada yang Ustaz pernah tengok, budak je. Ada satu gambar tu. Ustaz rasa nak tunjuklah gambar awak ni. Sekejap nampak macam Ustaz ni mesti dia orang edit tak, tapi cerita ni, gambar ni betul. Ini dia. Okey. Dekat Palestin, kalau awak tanya kenapa dia orang takut sangat Ustaz? Okey, awak tengok dekat sini. Awak tengok benda ni. Benda ni bukan edit tau. Benda ni bukan edit. Benda-benda yang dia orang ni nampak. Tank lawan dengan orang budak yang hanya baling batu sahaja. Ustaz ada pernah baca? Tak ada. Ni. Ini adalah gambar betul. Okay, for your information, dia ada cerita di sebalik gambar ni. Okay. Ceritanya adalah ada seorang budak ni, dia seorang budak Palestin. Ustaz, jauhkan sikit Dia ada seorang budak Palestin ni, dia berasa sangat marah dengan orang Israel yang ambil tanah dia orang. Dia rasa macam orang Israel ni sangat treat them like animal. Maksudnya dia layan orang Palestin ni macam teruk sangat. So ada seorang budak ni, satu pagi dia bangun. Satu pagi dia bangun, dia kata hari ni dia nak lawan dengan okey betul. Kemudian awak bayangkan budak-budak kecil bangun, dia punya marah dekat orang Israel. Orang Israel tu datang dengan tank ataupun datang dengan kereta kebal. Dia keluar daripada rumah dia nampak tank, dia nak baling batu. Budak tadi tu, saya ingat Ustaz cerita budak tu. Dia nak baling batu. Bila dia nak baling batu,
tentera Israel tembak guna kereta kebal. Awak bayangkan punya takut, padahal tak payah tembaklah kereta kebal. Keluarlah daripada kereta kebal, tembak guna senapang sudahlah. Tapi punya takut dia dengan orang Israel, orang tu nak baling batu, tentera Israel tembak dengan kereta kebal. Ada satu lagi cerita macam mana orang Israel dia bunuh seorang Islam namanya Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin ni dia adalah seorang yang dia perjuangan Islam dia sangat baik, tetapi dia ni lumpuh. Lumpuh ni apa? Dia duduk atas kursi je. Dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh buat apa pun. Dia cuma ceramah, dia cuma bagi tahu ke orang, ajak orang lawan dengan Israel. Itu sahaja. Dan untuk pengetahuan awak, orang Israel bunuh orang yang lumpuh. Secara logiknya, katakan Ustaz lumpuh, Ustaz tak boleh bergerak. Irham datang, Irham tikam Ustaz dengan pisau je, Ustaz dah boleh mati. Tetapi betapa takutnya orang Israel dengan seorang nama Syekh Ahmad Yasin ni, dia bunuh Syekh Ahmad Yasin ni dengan apa? Dengan bom. Dia hantar satu bom, dia hantar satu helikopter, dia tembak dengan bom. Dia lepas bom ataupun dia tembak daripada atas. Maksudnya apa? Punyalah takut. Dia tak boleh buat apa pun. Tapi orang Islam, daripada orang bukan Islam yang nak lawan Islam, daripada dulu sampai sekarang, dia orang rasa takut. Sebab dia orang tahu dia orang tak akan menang dengan Islam. Okay. Itu yang pertama. Soalan yang kedua daripada Akram, apa beza kita dengan Ughur? Ughur ni macam mana saya cakap? Okey. Kalau awak tahu Ughur ni adalah satu etnik dekat negara China. China tu dia ada satu kaum namanya kaum atau tempat namanya Ughur. Bezanya mungkin dia dekat China, kita dekat Malaysia lah kan. Tapi orang Islam dekat Ughur, dekat China ni dia orang ditindas. Dia orang kena dizalimi. Dizalimi. Nanti saya ceritalah kalau saya cerita Ughur panjang pula. Okey, sabar Amar Okey, Aris tanya, Ustaz dia orang baling satu batu je ke lepas tu meletup? Betul. Setakat yang Ustaz tengok tu, dia orang baling satu batu je. Ada dua orang budak, dia baling dua batu. Seorang baling satu. Dan meletup. Secara logiknya. Ustaz, mana logik Ustaz? Baling batu tapi meletup. Ingat, yang bagi meletup bukan batu tetapi Allah. Yang bagi kenyang bukan makanan tetapi Allah. Sebab itu, ada orang yang, okay, Ustaz bagi awak nampak satu benda. Kenapa orang yang makan banyak kadang-kadang tak kenyang, tapi orang yang makan sikit dia kenyang? Sebab kenyang bukan disebabkan makanan, tetapi Allah yang bagi kenyang kat kita. Ustaz, kenapa dia ni makan ubat sihat? Dia makan ubat tak sihat. Sebab bukan ubat yang bagi kita sihat, tetapi Allah. Faham Macam tu juga. Ustaz, betul ke dia baling batu je meletup? Ingat, batu tak boleh meletupkan benda. Tapi Allah yang meletupkan sesuatu benda tu. Tapi disebabkan dengan asbab batu tu, Allah nak kata mungkin karomah ataupun ma'unah, pertolongan Allah kepada manusia. Allah tolong budak tu dengan batu pun, dia boleh pecahkan satu kereta kebal. Which is illogical. Maksudnya macam mana Ustaz kan? Mustahil. Tapi atas pertolongan Allah, dia boleh buat benda tu. Okey, Amar nak tanya soalan Amar? Ustaz, dekat perang yang macam perang tepung tu, kenapa dia nak bawa tepung? Good question. Kenapa perang tepung? Kalau Ustaz cerita panjang lah berkaitan dengan perang tepung tu. Tapi sebenarnya dia seingat Ustaz, dia macam ada nak pergi ke sesuatu tempat lah. So dalam satu tempat tu dia bawa barang-barang ni. Tiba-tiba jadi perang. Bila jadi perang, dia orang lari, tertinggallah tepung-tepung tu. Panjang lah, nanti kalau ada masa Ustaz cerita pasal perang tepung tu. Okay Oh, we have another 10 minit. Aduh, 10 minit je lagi. Okay, now. Okay, dalam masa 10 minit lagi Ustaz sambung sikit lagi. Tapi bahasa mudahnya, orang bukan Islam daripada dulu sampai sekarang dia takut kepada Islam. Itu je yang Ustaz nak awak faham Okay, last Ustaz nak cerita berkaitan dengan apa dalam perjanjian Hudaibiyah. Apa yang terabut sangat ni? Okay, drawing Okay. Now, dalam perjanjian Hudaibiyah, lambat. Okay, dalam perjanjian Hudaibiyah ada 5 benda yang awak kena tahu perjanjian Hudaibiyah. Okay, Ustaz cerita terus perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, gencatan senjata
selama, okey, Ustaz tulis dulu, nanti Ustaz akan terangkan 10 tahun. Yang kedua, orang Islam dan bukan Islam tidak boleh menolong sesiapa pun untuk berperang. Yang ketiga, orang Islam Mekah yang lari ke Madinah perlu dihantar pulang ke Mekah. Ya, sabar. Siapa ni? Apa ni? Akram, Ustaz tak faham ah. Kaum Mamluk tu apa? Kaum Mamluk sama Islam. Tak faham Ustaz tak faham soalan awak. Cuba awak type betul-betul. Kaum Mamluk sama Islam. Saya tak faham. Cuba tulis. Nanti saya terang. Ya, Beliau dihantar pulang ke Mekah. Okey. 4. Orang Islam Okey. Orang Islam yang khianat dari Madinah lari ke Mekah tidak perlu dihantar pulang ke Madinah. Orang Islam tidak boleh buat umrah pada tahun tersebut, kena buat umrah tahun hadapan. Ini adalah perjanjian Hudaibiyah. Okey. Dia ada perjanjian Hudaibiyah ni dia ada 5. Okey, ingat perjanjian Hudaibiyah ni dia ada 5. Okey, kenapa 5? Ada 5-nya macam mana? Okey, ingat sampai bila-bila? Dia ada 5 saja perjanjian Hudaibiyah ni. Okey, Ustaz cerita sikit dalam masa 10 minit kita tak sempat. Perjanjian Hudaibiyah ni yang pertama sekali, siapa tahu gencatan senjata tu apa? Number 1, gencatan senjata. Siapa tahu gencatan senjata? Gencatan senjata. Siapa pernah dengar apa maksud gencatan? Okey. Tadi Ustaz nampak macam ada orang tanya. Sekejap Okey. Susah. Nantilah. Tanyalah Akram, jangan tulis. Kalau tulis nanti awak terangkan Ustaz Okey. Gencatan senjata maksudnya tidak boleh berperang selama 10 tahun. Maksudnya gencatan ni angkat senjata. Orang Islam tak boleh berperang, semua orang kafir ke, orang bukan Islam, orang Islam ke bukan Islam, tidak boleh berperang selama 10 tahun. Ingat, gencatan senjata selama 10 tahun. Pertama sekali, syarat dia perjanjian ni tak boleh berperang. Islam dengan bukan Islam tak boleh perang. Gencatan senjata, angkat pedang. Yang kedua adalah orang Islam dan bukan Islam tak boleh tolong siapa-siapa untuk berperang. Katakan ini orang Islam dia ada kawan dia nak berperang dengan tim bukan Islam ni. So orang Islam nak tolong, tak boleh, maksudnya tak boleh tolong. Istilahnya dia tak boleh tolong. Okey, supaya awak nampak ingat tadi mula-mula gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, orang Islam ataupun bukan Islam tak boleh tolong siapa-siapa untuk berperang. Maksudnya apa? Selepas perjanjian Hudaibiyah tidak boleh ada peperangan. I repeat, after the Hudaibiyah punya agreement, all of the people cannot have war. On what atau tak kisahlah apa-apa pun sebab tidak boleh berperang. Maksudnya dua benda pertama dan kedua ni tak boleh perang. Kita perang tak boleh, nak tolong orang pun tak boleh. Okey, faham Okey. Yang ketiga, orang Islam Mekah yang pergi ke Madinah kena hantar balik ke Mekah.
Okey, Ustaz ulang. Ada orang Islam daripada Madinah, dia lari. Dan dia orang Mekah. Dia lari pergi ke Madinah. Dalam perjanjian ni, orang Islam yang lari ke Madinah kena hantar balik ke Mekah. Oh, lari boleh, tak boleh. Kalau lari, semua kena patah balik ke Mekah. Perjanjian dia macam tu. Tapi perjanjian keempat ni pula, ya Allah, perjanjian keempat. Orang Islam yang khianat. Orang Islam tu dah dekat Madinah dah. Tapi dia khianat dekat orang Islam. Orang Islam yang dekat Madinah, ada je orang Islam yang khianat. Ada je. Okey. Orang Islam yang dia dah dekat Madinah. Tapi dia khianat. Dia lari pergi ke Mekah. Orang ni tak perlu hantar balik. Tak payah hantar balik. Dah lari ke Mekah, duduk je dalam Mekah. Tak payah balik. Tapi yang ni pelik. Lari ke Madinah, oh tak boleh lari ke Madinah. Hantar balik ke Mekah. Tapi yang ni, lari ke Mekah, okey, kalau dah lari nampak macam mana, janganlah balik. So, orang Madinah yang lari tadi ke Mekah, tak perlu dihantar pulang. Orang Madinah yang datang ke Mekah, orang Makkah yang ke Madinah, kena patah balik. Sangat berat sebelah. Itu nombor 4 Okey, nombor 3 tadi apa? Nombor 3, orang Islam yang Mekah pergi ke Madinah kena hantar balik. Orang Islam Madinah pergi ke Mekah tak payah patah balik, duduk situ. Duduk kat Mekah. So sangat-sangat berat sebelah. Good question. Does the story Hudaybiyah story written in Al-Quran? Oh, betul juga Iman kan? Okey, nanti Ustaz try cari ayat Al-Quran berkaitan dengan Hudaybiyah. Setakat ni Ustaz tak jumpa lagi Iman. Nanti Ustaz akan cari Iman Terima kasih Iman. Nanti Ustaz akan cari. Bagus soalan Iman. Bagus. Okey. Kenapa nak lari ke Madinah? Oh, kenapa nak lari ke Madinah? Orang mana yang ni? Yang atas ni kan orang Islam Mekah kan kena seksa. Bukan nombor kenapa nak Islam tu nak lari ke Mekah? Okey, Mekah. Salah tulis. Okey. Kenapa dia nak lari ke Mekah? Okey. Terima kasih Amar. Setakat yang Ustaz belajar, setakat yang Ustaz tahu, walaupun orang Islam dekat Madinah ni, bukan semua orang Islam dekat Madinah tu baik. Ada orang Islam yang even dia orang Islam tetapi dia pun tak suka dengan Nabi. Ada orang dia dikata orang Islam tapi sebenarnya dia tak suka dengan Nabi. Salah seorangnya nanti Ustaz akan cerita, namanya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni depan Nabi dia kata dia orang Islam, dia baik. Tetapi belakang Nabi dia berkomplot, dia berpakat dengan orang bukan Islam nak jatuhkan Nabi. So dia mungkin setakat yang Ustaz baca, yang setakat yang Ustaz faham, orang Islam yang khianat ni maksudnya dia tak suka dekat Nabi ataupun mungkinlah dia tak setuju dengan Nabi, dia lari balik ke Mekah. Dia lari balik ke Mekah. Disebabkan perjanjian Hudaybiyah ni dia dah tak boleh, walaupun dia orang Madinah. Dia lari ke Mekah. Tapi disebabkan dia dah kat Mekah, tak payah hantar balik ke Madinah. Duduk je dekat Mekah tu. Tapi orang ni, dia orang Mekah. Dia pergi ke Madinah. Oh, tak boleh. Kena patah balik. So, menguntungkan orang Quraisy dekat Mekah. Okay. And last but not least, yang kelima sekali adalah orang Islam kan tadi ingat tak kita cakap orang Islam kan nak pergi buat umrah. Tapi orang Islam tak boleh buat umrah pada tahun tu, kena datang tahun depan ataupun tahun berikutnya. Awak bayangkan boys and girls 1,500 orang. Awak bayangkan kita pergi field trip pun naik bas baru 300 orang. Bayangkan katakan kita nak pergi field trip ke Zoo Negara. Sampai Zoo Negara, kata tak buka lah, esok lah baru buka. Kita pun frust. Kita dah siap-siap semua. Nak kena patah balik pula. Itu baru naik bas anak-anak murid Ustaz. Bayangkan Nabi jalan kaki daripada Madinah ke Mekah. 1,500 orang. Pergi nak buat umrah, dah siap-siap nak buat umrah. Tiba-tiba disebabkan ni, dia orang buat perjanjian, tak boleh buat tahun ni. Patah balik ke belakang. Patah balik ke Madinah. Datang tahun depan. Awak bayangkan betapa sedihnya Rasulullah dan juga sahabat.
So itulah perjanjian Hudaibiyah. Okay, any question? 5 benda ni awak kena ingat, nanti Ustaz akan tanya 5 benda ni awak kena ingat. Okay, ada soalan? Siapa lagi ada soalan? Nanti Ustaz akan cari jawapan untuk soalan iman Okay. Ada soalan? Siapa ada soalan berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah? Tak ada Ada? Akram tadi soalan tu macam mana Akram? Cuba tanya sikit. Kaum Mamluk. Mamluk tu apa Akram? Ustaz pun tak pernah dengar kaum Mamluk tu. Tak, dia pasal perang Ain Jalut. Oh, ni Tolut dengan Jalut. Okey, nanti Ustaz cerita yang tu. Itu yang Tolut dengan Jalut tu ada dalam Quran. Kan? Nanti Ustaz akan cerita. Bagus. Maksudnya awak banyak membaca. Bagus. Okey. I think dah pukul 12.30. Okey, Ustaz pun tak nak ambil masa awak berehat. Okay, that's all from me. Thank you for joining my class even though we only have 12 students, but I appreciate you so much because you join my class. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa lagi esok untuk kelas tajwid. Okay, kalau ada tak faham apa, awak boleh tanya Ustaz untuk kelas selepas ni. Okay, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.